Min assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghambakan diri pada maghrib yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan dengan bulan yang baru, bulan Zulkaidah yang baru saja tiga malam berada bersama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, kerahmatan di atas segala apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah kita lalui menjadikan kehidupan kita tu lebih kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Dan pada bulan Syawal pula kita juga telah melepasi pada malam yang ketiga malam ini pada bulan Zulkaidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa 6 kita seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun, saum dahri, iaitu puasa selama setahun. Mudah-mudahan Allah menerima segala-galanya. Jadi malam ini saya menggunakan kitab yang cukup istimewa pada pandangan saya, kerana kitab ini membicarakan tentang kisah-kisah ataupun hikayat-hikayat yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan kitab ini ialah Mawa'iz al-Usfuriyah, ataupun terjemahan dia hikayat-hikayat berdasarkan kepada hadis yang berkaitan dengan kehidupan semasa di zaman Rasulullah dan juga zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita mengambil satu hadis yang pertama, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Ini satu hadis. Hadis seperti ini banyak sebenarnya. Iaitu datang seorang sahabat ke rumah Rasulullah SAW. Lalu sahabat melihat Rasulullah SAW mencium cucunya, iaitu Hasan dan Husin. Lalu sahabat itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ada anak 11 orang. Maqabbal tu ahadan, aku tak pernah mencium pun walaupun seorang daripada anak-anakku yang 11 orang tu." Jadi Rasulullah SAW pun menyabdakan satu hadis yang hampir-hampir sama dengan hadis ini, "Irhamu man fil ardi yarhamkum fis samai." Lebih kurang hadis gitu, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan ada hadis-hadis yang lain berkaitan dengan sama juga dengan hadis ini, iaitu hadis ini bermaksud apa? Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ni menyayangi semua makhluk. Berbeza dengan sifat Ar-Rahim. Apabila sifat Ar-Rahim Allah menyayangi juga, mengasihi juga, tapi lebih khusus kepada orang-orang Islam. Bila Ar-Rahman itu orang bukan Islam pun disayangi, diberi rezeki, diberi segala-galanya untuk kehidupan di dunia ini sendiri. Itu Ar-Rahman. Sebab itu Ar-Rahimuna, orang-orang yang menyayangi sesama mereka, ataupun sesama keluarga mereka, ataupun sesama siapa pun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, pastinya akan dikasihi oleh Ar-Rahman, iaitu nama Allah, salah satu daripada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni nama Allah yang Maha Penyayang kepada semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lihat bahawa malaikat-malaikat itu
hidupnya satu spesies ya. Kalau yang sujud, sujud saja, yang berdiri, berdiri saja, yang bertasbih, bertasbih saja, yang masuk ke Baitul itu untuk sembahyang, maka sembahyanglah dia. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, ya, perbuatan-perbuatan lain, kecuali 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu berbeza, berbeza dia punya tugas masing-masing, ya, tugas masing-masing, ya. Dan ketua kepada malaikat ini ialah malaikat Jibril alaihi salam, ya, alaihi salam, ya. Jadi apabila kita mengasihi kepada mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulullah SAW kepada kita semua ialah irhamu, maka hendaklah kamu saling berkasih sayang antara satu sama lain, sama ada sama manusia ataupun sesama makhluk-makhluk yang lain, khususnya mamfil ardi, iaitu sesiapa atau mana-mana makhluk yang ada di muka bumi ini, yang melata ke, yang terbang ke, yang berdahan ke, yang berdaun ke, yang berduri ke, yang bergigi ke, ataupun sebagainya. Semua hendaklah kita menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Ya, mungkin musim panas seperti ini, pokok-pokok bunga depan rumah kita, kalau kita tanam pokok, ya, perlu kepada air. Mana di antara bentuk kasih sayang kita kepada pokok tadi itu ialah dengan kita, ya, memberi air kepada dia. Ada satu kisah, tuan-tuan, ya. Seorang profesor daripada Itali, dia balik ke Malaysia, dia datang ke Malaysia, ya, dan menemui satu pokok dinamakan pokok orkid, ya, pokok orkid. 1900 berapa, dia awal 19-an itu sendiri. Lalu pokok orkid itu diletak dalam bilik dia. Pokok orkid itu diletak dalam bilik dia, ada 2-3 pokok berbagai-bagai warna bunga dia tadi itu. Tiba-tiba satu hari itu dalam kajian dia, dalam bilik dia itu didapati satu bentuk aura yang pelik, yang pelik. Dicari, tak tahu daripada mana. Lalu dia ialah zaman itu mungkin untuk kita tanya Google, tanya Google mungkin tak ada lah, tak ada. Nak telefon orang pun, nak tanya profesor di di UKM atau UAE pun mungkin payah masa itu, ya. Jadi akhirnya dia buat kajian, ya. Lalu menemui satu buku yang ditulis oleh seorang saintis Islam, tentang punca-punca kepada berlakunya tasbih. Mana pokok-pokok orkid yang dibawa oleh profesor tadi itu, yang diletak di biliknya tadi itu, semua pokok-pokok itu bertasbih sehingga mengeluarkan satu aura yang agak pelik dalam bilik dia itu. Sehinggalah orang mengatakan profesor inilah orang yang mula sekali, ya, menemui tentang tasbih pokok-pokok ni sendiri, ya, tasbih pokok-pokok ni sendiri. Tapi bagi kita dalam Islam, kita jumpa dalam banyak hadis, ya, dalam banyak hadis, ya, bagaimana kisah Rasulullah SAW dengan pokok kurma. Pokok kurma yang dah mati diperintahkan untuk menghadap Rasulullah, maka berdatanglah pokok kurma itu pada Rasulullah. Dan macam-macam lagi, tentang haiwan dan yang pokok dan tanam-tanaman ini yang begitu sayang kepada Rasulullah SAW. Itu kisah-kisah. Mana kalau kita buka pada hadis-hadis seperti ini, kita akan jumpai pelbagai bentuk kisah Rasulullah SAW bersama dengan makhluk-makhluk selain daripada manusia itu sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW menggalakkan kepada kita, irhamu man fil ardi, maka hendaklah kamu tu saling berkasih sayang, ya, saling berkasih sayang. Masuk kasih sayang seperti ini bukan seperti mana setengah golongan yang agak free thinker, ya, sehingga kan orang-orang Islam tu sayang kepada anjing, peluk anjing dan sebagainya, bawa atas motor, bawa ke dalam kereta, bawa dia sebagai pet dan macam-macam lagi. Itu tak betul,
Sedangkan anjing ini boleh kita pelihara untuk sebagai penjaga kebun ataupun ternakan, itu saja. Tapi untuk kita pegang jadikan sebagai binatang peliharaan seperti kucing dan sebagainya, itu tidak dibenarkan sebab dia ada hukum hakam. Walaupun dalam mazhab Maliki mengatakan anjing itu tidak najis dan sebagainya, itu masih ada pertikaian lagi. Tiga mazhab yang lain mengatakan dia najis dan satu mazhab saja yang tidak mengatakan najis. Maka ketika itu kita dalam mazhab kita di Malaysia ini berpegang kepada mazhab Syafi'i yang masih berpegang mengatakan najis mughallazah pula tu. Jadi mungkin orang-orang seperti ini mereka merasakan perlunya kepada kebebasan dan sebagainya, tapi dalam Islam ini dia ada kepada suatu penghalang untuk kita bebas mengikut hawa nafsu kita. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Jadi kita akan disayangi oleh mereka-mereka yang ada di atas langit, alam malakut. Alam malakut ni disebut sebagai alam malaikat. Malaikat ni jumlahnya begitu ramai, lebih ramai daripada manusia sejak zaman Nabi Adam AS sampailah esok kiamat. Malaikat-malaikat ni lebih ramai, lebih ramai daripada manusia yang sedia ada dalam muka bumi ini sendiri. Tak kiralah siapa pun yang ada di atas itu, maka mereka akan menyayangi kepada orang yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara satu sama lain di muka bumi ini sendiri. Tak kiralah. Sebab itu Nabi menyuruh kepada kita, bila kita nak menyembelih binatang, hendaklah ditajamkan. Ini kita nak dekat sekejap lagi, kita nak korban dah, nak korban binatang korban. Bila kita sembelih binatang korban itu, tidak boleh binatang yang masih hidup tu melihat kepada kawan dia yang disembelih. Tu mana kena sembunyikan lembu-lembu yang lain, kambing-kambing yang lain tu di tempat lain. Selesai saja sembelih sini, barulah dibawa masuk seekor seekor demi seekor. Sebab itu pada zaman Rasulullah SAW dahulu ada seekor unta, yang tiba-tiba mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani meredakan amukkan unta tadi itu, sehingga Rasulullah dipanggil untuk meredakan unta tadi itu. Lalu Rasulullah SAW berkomunikasi dengan unta tadi itu, kenapa kamu bertindak ganas seperti ini? Kata unta tadi itu, saya ni selama saya kerja dengan tuan saya ni, makanan tak diberi secukupnya kepada saya, sehingga hari ini saya lapar sangat, sehingga kerja yang cukup banyak disuruh saya melakukannya, sehingga saya tidak tahan. Sebab itu saya proteslah, seolah-olah dia proteslah kepada tuan dia tadi dengan amukkan dia, sehingga Rasulullah meredakan dia. Dan Rasulullah memberitahu kepada tuan punya unta tadi itu supaya menyediakan makanan yang secukupnya kepada unta tadi itu, Dia banyak kisah-kisah binatang-binatang ni kepada Rasulullah SAW, dan kisah-kisah di luar Rasulullah selepas kewafatan Rasulullah SAW itu pun cukup banyak. Jadi di sini kita nak bawa satu kisah Saidina Umar bersama dengan seekor burung pipit. Jadi satu hari Saidina Umar berjalan di kota Madinah. Ia melihat seekor burung pipit yang dipermainkan oleh anak-anak kecil. Itu pun ada kisah juga bagaimana seorang budak bernama Nuaim yang bermain burung, lalu mati burungnya. Lalu Rasulullah pun bersendegurau dengan budak tadi itu. Saya tak ingat dia punya lafaz yang disebut oleh Rasulullah SAW, cuma Rasulullah bersendegurau dengan Nuaim tadi itu, yang mengatakan, kenapa kamu bersedih dengan kematian burung yang kamu tadi itu, yang kamu miliki tadi itu. Dia ada, memang sedap dia punya bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu cukup menarik, tapi saya tak ingat. Jadi kisah di sini kisah Saidina Umar, kisah Saidina Umar yang mengelilingi. Kita tahu daripada zaman pemerintahan Saidina Umar, di antara khalifah yang pertama sekali melakukan mesra rakyat.
Dia sering jalan sana, pergi ke sana sini. Dia melihat kepada kehidupan masyarakat yang ada di zaman pemerintahan dia. Kisah yang cukup masyhur tentang seorang ibu yang merebus batu untuk memberi makan kepada anaknya. Sehingga ketika itu ibu tu cukup marah dengan Saidina Umar. Lalu Saidina Umar pun mengambilkan harta daripada Baitul Mal, tepung daripada Baitul Mal, dan mengulinya dan menjadikan tepung tadi itu sebagai roti untuk makanan warga perempuan tadi itu. Itu kisah yang cukup masyhur. Jadi kisah ini juga ada disebut dalam kitab-kitab yang lain juga, tapi dari sini dilihatkan satu kisah Saidina Umar dengan seekor burung yang menjadi permainan anak-anak. Sekarang ni orang tak main burung sekarang. Lastik burung ke apa, lastik pun silap budak moden sekarang pun tak kenal dengan lastik. Lastik pun tak kenal. Kalau zaman saya dulu lastik lah, kemana-mana itulah mainan kita, mainan kita zaman kecil-kecil dulu. Sekarang ni orang main gadget, main handphone, main itu, main ini. Itu ya, berbeza lah, berbeza keadaan. Jadi Umar begitu kesian dengan burung pipit yang kecil tadi itu, yang dipermainkan oleh budak-budak. Dicampak sana, dicampak sini, dibuat main. Memanglah binatang kecil seperti ini, burung seperti ini biasa dipermainkan. Kita pun dulu masa kecil-kecil pun tangkap burung jalak, apa macam-macam burung yang boleh dibuat main. Itulah tu. Jadi Umar kesian melihat burung pipit ini. Lalu ia membeli ke budak-budak. Wahai budak-budak, datang sini. Saya kesian dengan binatang burung yang kamu permainkan ini. Apa kata kalau saya beli burung ini daripada kamu semua? Offer. Sayyidina Umar ni jutawan. Jutawan. Dia businessman, hartawan pula, dermawan pula. Ni Sayyidina Umar. Lalu apabila dibeli burung tadi itu, lalu Sayyidina Umar pun melepaskan burung itu terbang bebas. Terbang bebas tanpa sebarang ikatan, tanpa sebarang apa. Ketika Umar meninggal dunia, wafatlah, meninggal dunia, beberapa orang ulama bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar tadi itu. Itulah kadang-kadang kan dalam masyarakat kita pun kadang-kadang selalu orang jumpa lah, saya selalu mimpi mak saya datang jumpa saya. Kadang-kadang saya jumpa ayah saya, arwah ayah saya. Apa tandanya itu? Apa tandanya? Kalau kisah-kisah orang-orang bermimpi Rasulullah SAW itu kisah yang biasa, yang dah memang disebut oleh Rasulullah. Kalau bermimpi dengan Rasulullah itu adalah satu mimpi yang benar. Jadi daripada situ kita kiaskan bahawa kalau sesiapa yang bermimpi dengan orang-orang yang tertentu, contohnya ibu bapa kita ataupun ulama ataupun kawan-kawan kita yang dah meninggal dan sebagainya, itu adalah suatu mimpi, mimpi yang benar, ilham istilah dia. Jadi ditanyalah kepada Sayyidina Umar tadi itu tentang kehidupan di alam barzah, di alam barzah, tentang kehidupan di alam barzah. Jadi Umar ditanya satu soalan, apa yang Allah lakukan kepada kamu ya Umar? Kita tahu dah soalan yang bocor itu pasti akan ditanya kepada semua orang, dan himpitan kubur akan berlaku kepada semua orang kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu tidak dihimpit. Ketika Sayyidina, zaman pemerintahan Sayyidina Umar tu, dimasukkan satu jenazah dalam kubur. Tiba-tiba dalam kubur itu, dalam liang lahat tadi itu, ada seekor ular yang besar. Seekor ular yang besar. Kata Sayyidina Umar, angkat mayat ini dan naikkan ke atas, kambus balik, timbus balik lubang ini, kita buat lubang di hujung sana. Bila buat lubang di hujung sana, masukkan jenazah ini, ada lagi seekor ular di dalam lubang tadi itu. Atau Umar naikkan balik jenazah tadi itu dan tutup balik lubang ini. Kata Umar, kita ambil ujung sana pula, gali baliklah.
Dulu gali dengan cangkul agak-agaknya zaman itu, dengan tenaga lah. Kalau sekarang ni mungkin kita guna kes ataupun macam-macam lagi mudah lah. Jadi gali di ujung sana, masuk saja jenazah tadi itu, ular dah sebesar-besar ular, sebesar-besar ular. Lalu Umar mengatakan, timbus kedua-duanya sekali. Sila timbus tadi itu kedua-duanya sekali itu, lalu Sayyidina Umar mendengar tulang rusuk dengan tulang rusuk itu bertemu, seolah-olah bertemu. Bunyi tadi itu, bunyi tadi itu di sana. Itu kisah-kisah macam-macam lah. Karena Sayyidina Umar ini ditanya oleh orang-orang ulama-ulama yang bermimpikan Sayyidina Umar tadi itu, apakah yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu? Yalah, orang nak tahu sebab Sayyidina Umar ni hebat. Pandangannya begitu bernas. Terutama dalam kes pembahagian harta rampasan ataupun tawanan perang. Itu semua pandangan Umar ni selari dengan Al-Quran. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW mengambil pandangan Sayyidina Abu Bakar supaya mengambil jizyah, iaitu harta pampasan untuk pembebasan kepada tawanan-tawanan tadi. Kata Sayyidina Umar, mana-mana lelaki yang dewasa bunuh saja. Sebab itu turun wa makana, dia ada satu ayat tu, saya pun dah lama, saya pun tak hafal sangat Al-Quran ni, 30 juzuk pun tak hafal lah, tentang bagaimana Allah menurunkan satu ayat yang berkaitan dengan tawanan ini, tentang menegur Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW itu tidak boleh memiliki sesuatu pun hasil daripada tawanan perang tadi itu. Tawanan perang, walaupun disebut walillahi humusahu, mana bagi Allah SWT dan Rasulnya itu humus, 1/5 daripada hasil rampasan perang itu adalah milik Allah dan milik Rasulullah SAW. Tapi Allah menegur kepada Nabi Muhammad SAW itu bahawa tidak boleh bagi seorang Nabi itu memiliki apa-apa hasil daripada tawanan perang tadi itu, tawanan. Jadi kita sambung tentang sebagai apa cerita Sayyidina Umar ini. Ceritanya ditanya oleh ulama-ulama tadi itu dalam mimpi mereka, apakah yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepadamu wahai Sayyidina Umar? Ditanya. Jadi jawapan Sayyidina Umar yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa aku. Dosa-dosa aku. Dosa-dosa. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kelonggaran kepada kesilapan, mana diampunkan juga dosa-dosa Sayyidina Umar tadi itu, Sayyidina Umar tadi itu. Kita tahu Sayyidina Umar ni seorang yang dermawan, harta banyak. Cuma Sayyidina Umar ni dia tidak boleh mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam bab derma, memberi dana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Abu Bakar itu menghabiskan semua hartanya, Abu Bakar ni businessman, jutawan, tapi hartanya semua dihabiskan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah tanya, ma baqiya indaka ya Abu Bakrin, apa yang baki pada diri kamu sekarang ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, yang baki kepada saya hanya Allah dan Rasulnya, hanya Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidina Umar ni pula dia membelanjakan separuh daripada hartanya, mana ada lagi separuh, ada lagi separuh daripada hartanya tu untuk kegunaan dia. Tapi dia cukup dermawan, pemurah orang dia, pemurah orang dia. Adakah disebabkan keadilan kamu? Sayyidina Umar ni dia memerintah dan menjadi khalifah selama 8 tahun lebih. 8 tahun lebih dengan adil dia memerintah. Memerintah dengan adil.
Dan Sayyidina Umar ni di antara orang yang paling zuhud. Zuhud ni bukannya jalan tu tunduk je gitu, tidak. Zuhud ni menjadikan dunia tu sebagai loncatan untuk akhirat. Kita gunakan dunia ini untuk akhirat kita. Itu zuhud dia. Jadi ulama-ulama ni yang bermimpi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi itu, adakah Allah mengampunkan kamu tadi itu disebabkan oleh kedermawanan kamu, ataupun disebabkan oleh keadilan kamu, ataupun disebabkan oleh kezuhudan kamu dalam hidup dunia ni? Hidup dunia ni. Kata Sayyidina Umar, ketika kamu semua dulu mengemumikan aku, menutupi aku dengan tanah dan meninggalkan aku seorang diri, kita akan berlaku semua perkara tersebut. Bila kita esok pun meninggal atau kita mati, kita akan ditinggalkan di perkuburan itu seorang-seorang, seorang-seorang. 3 perkara yang mengiringi jenazah, 2 akan balik, 1 akan kekal. Yang akan balik hartanya, kalau dia ada kereta, keretanya akan balik. Kalau dia ada handphone, handphonenya pun akan dibawa balik oleh waris-waris dia. Kalau dia ada waris-waris, waris-warisnya pun akan balik. Yang kedua tu waris-waris dia, sanak saudara dia, isteri dia pun tak akan duduk dalam kubur lebih daripada sejam. Jarang kita nampak lah, bila kematian itu ditunggu. Kecuali saya ada pengalaman, dulu semasa saya kerja di Pejabat Agama Islam daerah Kelang. Kebetulan ketika itu kewafatan Sultan Salahuddin dan dikebumikan di Kampung Jawa, mana setiap pegawai ataupun staf di Pejabat Agama Islam daerah Kelang itu dimestikan untuk membaca Al-Quran di perkuburan, di makam Sultan Salahuddin tadi itu. Jadi daripada subuh tu sampailah dalam pukul 10-11 tu ada saja orang yang membaca. Ada membaca. Itu terpaksa, bukan terpaksa lah, memang tanggungjawab kita. Dan sampai sekarang pun di makam kerabat di Shah Alam itu sendiri pun saban Jumaat pastinya ada orang membaca Al-Quran di perkuburan tadi itu. Mungkin ada orang yang mengatakan bahawa perkara itu bid'ah lah, macam-macam, itu terpulanglah masing-masing punya pahaman, punya pandangan dan sebagainya. Cuma apabila Sayyidina Umar ditanya apakah penyebab utama, penyebab utama Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kita kadang-kadang pun tak tahu apakah sebab utama Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kita pun tak tahu. Adakah dengan banyaknya istighfar kita, ataupun setiap kali lepas sembahyang kita beristighfar sebanyak 3 kali, itu mengampunkan dosa-dosa kita. Ataupun mungkin pada bulan Ramadan kita memohon keampunan daripada Allah, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ataupun bagaimana? Kata Sayyidina Umar, ketika kalian menguburkan aku dan menutupi dan meninggal aku seorang diri, maka 2 malaikat yang menakutkan mendatangiku, yaitu Raqib dan Munkar dan Nakir itu sendiri datang ketika itu. Aku pun jadi bingung, tak tahu apa nak buat. Walaupun Sayyidina Umar ni hebat orang dia, laluan yang dilalui oleh Sayyidina Umar ni tak mungkin akan dilalui oleh iblis atau syaitan. Tapi bila dia berada di bawah tanah tu seorang-seorang, bila Munkar dan Nakir itu datang menemui dia, dia pun tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat. Mungkin tuan-tuan yang ada pengalaman menunaikan haji, kita nak pergi haji tadi, first time pergi haji, memang kita dah kursus 16 kali kursus di Masjid Kota Damansara, contoh. Satu demi satu dijelaskan proses-proses haji, daripada KLAA apa semua diterangkan. Tapi apabila tuan-tuan sampai ke Mekah tu, apa yang tuan-tuan nak buat?
Nak tawaf kudum dulu ke? Nak umrah dulu ke? Apa nak buat? Begitu juga dengan Sayyidina Umar ni, bila dia berada di alam barzah untuk kali pertama dia berada di situ dan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir itu sendiri, dia tak tahu apa nak buat. Walaupun dia dah dengar tentang soalan-soalan yang pastinya akan ditanyakan kepada setiap orang yang dimatikan oleh Allah SWT, soalan yang bocor tu, man rabbuka apa sebagainya itu, pasti dia tahu. Tapi bila didatangi oleh dua malaikat yang begitu hebat, yang begitu besar, yang begitu gah, begitu agung, semua ketika itu Sayyidina Umar sendiri pun tak tahu apa yang harus dilakukan pada ketika itu. Istilahnya macam panik lah, panik. Apa nak buat? Terkejut raya, alamak, raya lah, baru nak pergi sembahyang tarawih kali terakhir, dah raya, orang dah takbir. Malam tu tak ada orang takbir di masjid, tak ada, balik semua. Lepas sembahyang Isyak balik semua, nak masak lemang, nak rebus ketupat, nak buat rendang. Jadi kelangkap semua. Sampai takbir malam tu pun masjid tak bergema. Terkejut yang pasal. Begitu juga dengan Sayyidina Umar ni, dalam keadaan seperti itu, aku kehilangan akal, sendiku terguncang kerana ketakutan. Mereka lalu mengambilku dan bertanya dan mendudukkan aku dan bertanya kepada, tiba-tiba terdengar suara keras, tinggalkan hamba-Ku ini, jangan kamu menakut-nakutkan kepada dia. Aku menyayangi dia, sesungguhnya dosanya telah Ku ampuni, kerana ketika di dunia ia telah menyayangi seekor burung pipit. Mana suara yang datang tadi itu tak tahu daripada mana. Yang pastinya ketika itu hanya Allah SWT saja yang maha mengetahui, yang maha pengampun kepada semua makhluk-makhluknya. Jadi inilah nak tunjuk bahawa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mana Sayyidina Umar tadi itu dia membebaskan seekor burung pipit kecil je, burung kecil, dan Allah menganugerahkan kepadanya pengampunan secara total kepada dosa-dosa dia. Ya Allah, kita kadang-kadang bila kucing curi ikan kat dapur tu, penyapu dapatnya kucing dari itu, kesian. Padahal dah rezeki dia ambil, biarlah dia makanlah. Bukan kita tak makan pun, bakinya ada 5 ekor lagi, yang dia ambil seekor. Kadang-kadang dicuri separuh je, kita dah potong-potong, dia ambil separuh, ada lagi 5,5 lagi ekor ikan tadi itu. Tapi kita punya penyapu tu sampai kucing tu tak balik 2 hari, takut nak balik. Bayangkan. Padahal kalau kita bagi ya ikan tadi atau ayam tadi itu pada kucing tu, mudah-mudahan dia mendoakan kepada si penghuni rumah tadi itu dengan 1001 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1001 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita baca WhatsApp kisah seorang yang berada di hospital tu kan, kemudian anaknya itu kebetulan nampak seekor kucing yang kelaparan, diberi makan, akhirnya Allah menyembuhkan kepada ibunya yang sakit di hospital. Dan kisah-kisah seperti ini cukup banyak, pengalaman-pengalaman orang dalam kehidupan hari-harian. Jadi kisah di sini tentang Sayyidina Umar ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya disebabkan dia membebaskan seekor burung saja, seekor burung. Cerita yang kedua pula, ini kisah Bani Israel. Bani Israel ni dia sama seperti kita dulu, tuan-tuan. Kita pernah diuji dengan kelaparan. Kita pernah diuji dengan kelaparan. Kita pernah diuji dengan barang-barang harga naik, melambung. Melambung. Bukan 20%, 30%, 50%, 100% kadang-kadang barang-barang naik. Begitu juga Allah menguji kepada Bani Israel ini dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Walaupun Bani Israel ini di antara manusia yang amat bertuah. Satu-satunya bangsa
yang mendapat makanan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, manna wa salwa, burung dan madu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu beribadatlah, jangan risau tentang rezeki. Ya. Lalu kaum dia beribadat. Bila terasa lapar tu dah ada makanan tepi dia, burung, madu dan makanan-makanan yang berbagai-bagai yang disediakan oleh Allah SWT, yang didatangkan daripada surga. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita khawatirkan, ya, kalau kita ke masjid, ya, duduk masjid dan sebagainya ni, rezeki tak seperti mana orang lain. Tapi rezeki kita tak cukup. Ya, Allah mencukupkan kepada kita rezeki tadi itu. Jadi kisah Bani Israel ini pula, ya, apabila kaum Bani Israel itu pada satu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Musa alaihissalam ni, mereka itu diuji oleh Allah SWT dengan musim kemarau yang panjang. Ya, musim kemarau yang panjang. Ya, sehingga kan semua orang, ya, kelaparan, tidak ada makanan pada ketika itu. Ya, bila dah kemarau tu, pokok-pokok pun tak boleh nak hidup, apa semua pun nak, binatang-binatang pun mati. Ya. Jadi tidak ada makanan yang sesuai untuk menjadi hidangan mereka saban hari. Ya. Jadi ada seorang, ya, daripada Bani Israel itu, dalam keadaan dia lapar tadi itu, dia pun berhayal, ya Allah, alangkah baiknya kalau gunung Sahara ini, padang pasir Sahara ni menjadi gandum, kata dia. Nescaya kalau padang pasir ini menjadi gandum, nescaya aku akan beri setiap penduduk atau setiap penduduk daripada Bani Israel ni secukupnya untuk mereka makan daripada gandum di padang pasir ni. Dibayang begitu saja. Ya. Lalu Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi ketika itu, ya, wahai Nabi, ya, kalau ikut di sini Nabi Musa alaihissalam, ya, wahai Nabi, ya, kamu beritahulah kepada si fulan bin Sufulan tadi itu yang berangan-angan. Kita pun dalam bangsa Melayu kita pun ada majnin, sentiasa berangan-angan, kan? Ada. Jadi dalam Bani Israel ni pun ada yang berangan-angan, ya, berhayal bahawa seluruh padang pasir itu menjadi gandum, tepung lah istilah dia, dan boleh dijadikan makanan untuk penduduk Bani Israel itu sendiri. Dihayal begitu, alangkah bagusnya, kan? Kita pun begitu, kita pun selalu berhayal, ya, berhayal, kan, untuk melakukan suatu perkara, ya. Jadi Allah pun ya, mengetahui apa yang sedang dihayalkan oleh hambanya tadi itu, atau manusia tadi itu daripada Bani Israel, lalu mengilhamkan kepada Nabi ketika itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk memberitahu kepada si fulan tadi itu, wahai fulan, Allah telah, ya, memberikan kepada kamu seperti mana yang kamu inginkan tadi itu, yaitu Allah memberikan, ya, memberikan pahala seperti mana dia bersedekah sebesar-besarnya padang pasir tadi itu kepada yang menjadi gandum atau tepung tadi kepada penduduk Bani Israel tadi itu. Jadi maksudnya kalau kita berniat baik, ya, nescaya Allah akan memberikan ganjaran yang baik, ya, kepada kita semua. Tapi kalau kita berniat sesuatu yang buruk, selagi mana perkara tadi itu belum kita lakukan, maka ia tidak akan mendapat sebarang dosa pula. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana kalau kita niat baik itu dah dapat pahala dia, dapat kebajikan dia, dapat sesuatu yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah mewahyukan kepada Nabi pada ketika itu dengan maksud dia, barang siapa yang menyayangi hamba Allah, maka Allah akan menyayangi juga seperti yang dilakukan oleh si fulan tadi itu, ataupun salah seorang daripada Bani Israel tadi itu, dalam membayangkan bahawa seandainya padang pasir ini adalah gandum atau tepung, nescaya dia akan bersedekah keseluruhan padang pasir itu untuk penduduk-penduduk ataupun masyarakat Bani Israel itu sendiri. Itu hadis yang pertama, nak menunjuk bahawa kita boleh ambil kesimpulan bahawa, ya, hendaklah kita sentiasa tu husnuzan, ya, beranggap baik atau melakukan kebaikan, kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk
yang ada di sekitar kita itu sendiri. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih baik kepada kita pada hari ataupun pada masa yang tidak ada kebaikan lagi pada kita semua. Jadi ada satu hadis lagi, hadis yang kedua, kalau kita sempat baca hadis ini, mungkin untuk kupasan dia mungkin pada pertemuan yang akan datang lah mungkin ya. Jadi hadis yang kedua ini adalah hadis yang diberi tajuk tidak boleh kita nak berputus asa di atas rahmat Allah, rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah, wala tayasu min rahmatillah. Itu dalam Al-Quran, wala tayasu. Kemudian kita lihat dalam sini riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud juga, nama dia Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mukit, minal abidil mukit, muknit. Maksud dia al-fajir, kalau al-fajirah itu pelacur, istilah bahasa yang digunakan dalam surat khabar di negara Arab. Al-fajirah itu ialah, tapi al-fajir ataupun al-fajirah ini ialah orang-orang yang melakukan dosa atau melakukan kekejian, perkara-perkara keji, al-fajir. Ar-raji, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang tak baik, tapi dia masih mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis 40 itu kan ada satu hadis bagaimana seorang yang nak dimasukkan ke dalam neraka itu, Allah tarik dia lalu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kepada kebiasaan orang-orang yang nak dimasukkan ataupun dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan-golongan yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Jadi al-fajirur raji, yaitu seorang pendosa lah kita katakan, orang yang melakukan dosa yang sangat mengharap rahmat Allah Taala. Ialah kan kita tengok artis-artis yang hijrah kan, macam-macam ada yang bertatu, ada yang bertanya sembahyang saya sah ke dengan tatu yang ada pada tubuh badan kita. Kalau saya mandi hadas besar, sah ke mandi hadas besar saja sebab tatu tadi itu. Kita mandilah, kita sembahyanglah. Yang memberi pahala, yang memberi rahmat, yang memberi itu ini semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita melakukan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan orang-orang yang convert atau revert kepada Islam. Di peringkat awal bila dia masuk Islam tu di Masjid Kota Damansara ni lepas Jumaat kan. Lepas tu asar nanti dia dah wajib sembahyang dah. Tapi dia tak tahu nak baca Al-Fatihah, doa iftitah, baca Fatihah, surah apa semua dia tak tahu. Wajib tu wajib tak sembahyang, wajib sembahyang. Macam mana dia sembahyang? Ikutlah seperti mana imam, pergerakan imam. Walaupun dia tak tahu baca. Apa yang dipandai itu disebut Allah ke apa disebutlah. Seperti mana dia berdiri itu selama dia berdiri itu sebutlah Allah itu je. Kalau dia rukuk pun disebut Allah, sujud pun sebut Allah. Itu yang dia tahu. Maka Allah akan menerima ibadah dia seperti mana yang dia tahu. Jadi orang yang pendosa ini bila dia mengharap kepada rahmat Allah Taala, mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, orang seperti ini lebih hampir kepada Allah, lebih hampir kepada Allah Ta'ala daripada orang yang sentiasa melakukan ibadat. Dia sentiasa melakukan ibadat tanpa mengharap suatu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa kita dah masuk pada waktu isyak, kita tangguh seketika. Nanti kita sambung lagi di penterjemahan, lepas tu kita tangguh teruslah untuk kita tangguh untuk azan insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk ambil masa seminit atau 2 minit untuk terjemahan kepada hadis Nabi SAW, Al-Fajiru Rajih rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muknid. Maksudnya pendosa ataupun orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang keji, tetapi dalam melakukan kesalahan tadi itu ataupun dosa-dosa tadi itu, dia masih mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada 99. 99. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini satu je. Mana seolah-olahnya di hari akhirat esok lebih dahsyat lagi berbanding kehidupan dunia ni, memerlukan kepada 90 lebih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersatu je ni rahmatnya. Ini pun kita dah rasa seronok, dah rasa selesa, rasa macam-macam dalam kehidupan dunia ni, yang kehidupan dunia ni. Walaupun dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, bahawa kehidupan dunia ini adalah untuk kita santai-santai, relax-relax, untuk main-main, main itu pun Allah turunkan satu rahmat kepada kita semua. Tapi bagi orang yang sentiasa melakukan dosa ni, walaupun dalam hatinya sentiasa mendambakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini adalah lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya dia tidak berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berbanding abid. Abid ni orang yang hanya mengabdi diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia sembahyang tapi dia tak tahu apa tentang rukun sembahyang yang 13, dia pun tak tahu. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dia pun tak tahu. Dia main sembahyang. Ini sebagai abid. Dia puasa begitu je. Tahan lapar dan dahaga. Kan? Dia pergi haji, dia pun bayar. Orang melontar, dia pun melontar. Orang sebut syaitan, dia pun sebut syaitan. Jamrah ula, jamrah aqabah dan semua dia sebut baling syaitan lah. Dia pun ikut lah. Mana abid seperti ini pada zaman dahulu ramai bilangan dia, tapi ibadah dia hebat. Sampai 500 tahun, sampai 700 tahun, sampai 900 tahun beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat orang-orang dia. Tapi dia tidak mengerti kepada ibadah tadi itu yang sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan tadi itu. Seolah-olahnya sekadar ibadat, sekadar sembahyang je. Sebab itu kadang-kadang bila kita sembahyang, kita tidak seperti Ali Zainal Abidin yang bercadang sembahyang malam cuma 2 rakaat je. Bila habis sembahyang tu seronok pula sembahyang, tambah lagi 2 rakaat. Sehingga kan diceritakan bahawa Ali Zainal Abidin ni jadi cicit kepada Rasulullah SAW ni, dia sembahyang saban malam 1000 rakaat. Kita 1000 rakaat sepanjang hidup kita. Dia saban malam 1000 rakaat. Dia beza. Orang yang menikmati kepada sesuatu pekerjaan yang dilakukan tu beza dengan orang yang sekadar melakukan pekerjaan begitu saja. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang banyak kisah-kisah berkait dengan hadis ini. Kisah Sayyidina Umar pun masih lagi dikemukakan dalam kitab ini, dalam hadis yang kedua, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang kisah-kisah yang pernah didengar oleh beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan lagi kisah-kisah yang menarik dalam kitab ini untuk sebagai pedoman dan juga petunjuk kepada kehidupan kita yang sementara di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Wal As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah